Ya, di awal tadi sudah kita memberikan mengenai dengan tajuk yang kita bawakan melalui segmen Ilmu Rohani pada hari ini, iaitu qanaah kunci kekayaan hati. Tapi apa sebenarnya qanaah ini? Ini yang akan kita perjelaskan bersama tetamu undangan kita yang mulia Dr. Hajah Masuryati binti Haji Yahya, iaitu Timbalan Pengarah Pusat Pendataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi Dr. Hajah, tentang topik hari ini mengenai dengan kekayaan hati dan ada kaitannya dengan satu perkataan iaitu qanaah. Qanaah, kalau orang-orang tadi itu macam mana menyebutnya tu? Ejaannya kalau mungkin dalam bahasa Jawa ialah qaf alif macam mana? Qaf nun alif. Qaf nun alif hamzah. Ain. Ain. Qanaah. Payah menyebut supaya qanaah. Kalau tadi tu menyebut qanaah bukan berkakak. Qanaah. Dalam bahasa Melayunya QANA ada apostrophe AH. Jadi apa pengertian qanaah ni dan kenapa ada kaitan qanaah dengan kekayaan hati? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wattammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton, para pendengar di mana saja segmen ini dapat ikuti, insya-Allah. Kita ni akan bahaskan topik pada hari ini adalah satu tajuk jarang dibahaskan, jarang disebut. Qanaah. Qanaah itu sebenarnya adalah kunci kekayaan hati sebenarnya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan qanaah itu ialah menerima apa adanya, bersyukur dengan apa yang ada, berkecukupan, rasa cukup dengan apa yang ada, macam itu. Itu maksudnya sebenar. Dan dari segi istilah pula ialah qanaah ini merupakan satu akhlak yang mulia di mana menerima rezeki seadanya, kemudian dengan keadaan seperti itu akan menjaga aras level kekayaan hatinya itu akan terjaga. Di mana dengan aras level kekayaan itu dengan sendirinya akan memelihara maruahnya, daripada bersifat terminta-minta kepada orang lain. Okey. Walau macam manapun, bukan bermaksud kerana ini kita ni akan menghina keadaan orang yang miskin, tidak. Tetapi ini adalah melibatkan kepada satu sikap ataupun sifat kepada sebagian orang yang sebenarnya masih boleh berusaha tetapi tidak mau berusaha dan ia meminta-minta. Jadi itu yang kita ni elakkan. Maksudnya dalam keadaan seperti ini yang kita ni perlukan orang tu bersifat qanaah lah, macam tu. Sebabnya ia boleh berusaha. Ia boleh berusaha dan ia kena berusaha, macam tu. Jangan sampai ia meminta-minta dan jangan sampai ia kerana ia masih boleh berusaha tu indah yang mengusahakan. Kemudian apabila ia berusaha, ia akan berusaha selebih-lebihnya daripada tahap maksimal yang ada. Jadi itu akan menyebabkan ia orang bersifat rakuslah, macam itu dalam menghimpun ataupun menimbun kekayaan dalam kehidupannya. Jadi ini adalah sifat yang kurang bagus. Jadi tidak termasuk dalam sifat yang mulia. Jadi berbalik kepada tarif ataupun maksud qanaah tadi adalah bersyukur dengan apa yang ada, sentiasa berkecukupan, dan andai kata sifat qanaah ni kita ni sentiasa terapkan dalam diri kita ni, artinya akan membawa diri kita sendiri memiliki sifat sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ya. Itu qanaah ataupun pengertian qanaah. Bagaimana dengan ciri-ciri qanaah menurut ahli sufi ini? Baik. Saya sebutkan tadi qanaah ini adalah menerima apa seadanya, sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada, dan ini adalah sebenarnya selaras dengan hadis Nabi baginda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An-Nabi SAW qala, "Laisa al-ghina an kathratil 'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs." Terjemahannya ialah kekayaan itu bukanlah maksudnya banyaknya harta, tidak terletak pada ukuran banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah terletaknya kepada kekayaan hati ataupun jiwa kita ni. Okey. Baik, daripada hadis tersebut kita ni sudah melihat bahawasanya hakikat kekayaan itu bukanlah atas sebab ukuran harta yang banyak, tetapi kerana mendidikan jiwanya, mendidik hatinya,
agar sentiasa bersifat, sentiasa berkecukupan dengan apa yang ada. Dan ciri-ciri qanaah ni bagi ahli sufi menurut Yusuf Ar-Razi rahimahullahu, seorang tokoh sufi juga, okey, beliau apabila ditanyakan apakah yang dimaksudkan dengan qanaah itu, beliau akan memberikan pengertian qanaah itu dengan menumpukan satu matlamat. Okey. Beliau mengatakan qanaah itu ialah sentiasa merasa berkecukupan kerana agama. Jadi ia meletakkan satu matlamat di hujungnya. Artinya kalau bersifat qanaah itunya biarlah kerana agama. Macam tu. Dengan kata lain, apabila kita ni meletakkan bersifat qanaah disebabkan agama, berarti kita ni itu qanaah atas sebab kita ni mendepani Allah Subhanahu Wa Taala jua pada akhirnya. Di sana ujungnya macam tu. Jadi itu perlunya kita ni bersifat qanaah. Dan sifat qanaah ni tadi sebagaimana disebutkan tadi juga, ia adalah akan mengangkat martabat kita ni ataupun memelihara maruah kita ni setinggi-tingginya. Ya, benda maruah ni memang benda nampak, jadi mungkin perkara nampak ni agak orang kurang ambil peduli macam tu. Sebab nampak, tetapi sebenarnya sangat penting. Memelihara maruah ni sangat penting. Saya berikan sebagai satu contoh. Maruah ni semua orang memiliki. Semua orang memiliki maruah. Hatta pun ia pekerjaannya paling rendah pun sebagai tukang pembersih sekalipun, pasti ia masih mempunyai satu maruah. Jadi keadaan maruahnya adalah sebagai dengan tugasannya macam itu. Meskipun ia sebagai pembersih misalnya, sebagai contoh sahaja, okey, tidak bermaksud dalam keadaan tugasannya seperti itu ia akan melimpasi garis panduan di mana ia masih lagi boleh bersifat terminta-minta. Sebaiknya meskipun ia dalam keadaan pekerjaannya seperti itu, ia akan tetap melihara maruahnya dan tidak akan meminta-minta sama sekali kepada orang lain. Berarti ia menjalani kehidupannya dengan kadar kecukupan rezeki yang ia ada. Seperti itu. Itu dimaksudkan dengan sifat qanaah. Kalau kan difikirkan seperti yang Dr. Rajah sarankan ketika tadi, berikan ketika tadi tentang pengertian qanaah ni, artinya indah kita ni meminta-minta dan sentiasa bersikap cukup dan sebagainya. Dan secara generalnya tadi Dr. Rajah ada mengatakan tentang rezeki. Dengan apabila kita ni bercakap tentang rezeki dan meminta-minta, adakah ini bersangkut paut dengan meminta-minta tetapi bukan bentuk kewangan atau bentuk yang fizikal, tetapi mungkin meminta perhatian? Adakah itu juga salah satu daripada perkara yang mengurangkan sifat qanaah dalam hati, mengurangkan kekayaan diri sendiri? Kita ni meminta perhatian atau sebagainya. Saya tidak tahu macam mana akan mengulas tentang hal ini. Mungkin Dr. Rajah dapat mengenal pasti apa artinya. Silakan. Baik. Yang disebutkan tadi sebagai meminta perhatian. Okey, meminta perhatian ini adalah satu yang melibatkan psikologi. Psikologi atau satu sikap macam disebut sebagai attention seeker macam tu. Okey, kalau disebahkan sebagai anak kecil, baby yang kecil tu, ia biasanya ia akan attention seeker dengan apa yang ia maulah. Dan ini mungkin agak berbeza sedikit dengan apa yang saya sebutkan tadi sebagai meminta-minta. Di sana meminta-minta yang dalam sebutan qanaah tadi adalah meminta-minta dari segi harta benda, keuangan. Sebenarnya ia masih boleh berusaha. Kudratnya tu masih ada untuk berusaha macam tu. Berbanding dengan attention seeker tadi ataupun meminta perhatian dari sudut psikologi tadi tu, okey, itu ia adalah perkara yang memang kita diperlayan lah sebenarnya. So apalagi kalau ia anak kecil. Dan ini agak beza sikit. Beza sikit dengan sifat yang qanaah tadi. Okey. Saya ulas ataupun saya bawakan kembali, qanaah itu adalah merupakan satu sifat yang sangat mulia yang perlu kita terap dalam diri kita ni. Sebab kalau kita ni ada sifat qanaah, ia akan membawa kita ni menjadi sebagai orang yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah juga. Dan akhirnya kita ni akan berada dalam satu kedudukan di mana kita sentiasa redha dengan apa yang ada, okey, bersyukur, sentiasa menerima takdir, dan apa juga cabaran yang ada kita akan lalui, terima bersama, dan akhirnya benda-benda perkara-perkara ini akan membawa peningkatan keimanan kita ni juga sebenarnya. Keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ini yang penting di hujungnya. Jadi
hubung kaitnya qanaah ini memang tadi ada beberapa sudah penjelasan yang diberikan oleh doktor ya dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini, qanaah kunci kejayaan hati. Jadi hubung kaitnya qanaah dengan kekayaan hati, mungkin ada tambahan lagi yang ingin doktor sampaikan. Baik, okey. Atas sebab tajuk tadi kan qanaah itu adalah kunci kekayaan hati. Okey. Kita ni meng-highlight di sini adalah kekayaan hati. Kalau diukur dari segi logiknya, sukar untuk kita ni melihat bagaimana bentuk hati kekayaan hati seorang tu kaya itu macam mana sebenarnya bentuknya, sebab ini benda yang tidak nampak. Okey. Kekayaan hati ni ia akan dapat kita ni lihat dengan perubahan yang ada dalam diri kita sendiri, di mana kita ni mungkin pada asalnya orang yang kurang mensyukuri nikmat. Pada akhirnya kita ni sebagai orang yang sentiasa mensyukuri dengan apa yang ada. Mungkin pada awalnya kita ni adalah orang yang sentiasa berkeluh kesah dengan apa yang diberikan. Ni tanya, dia cukup, belum cukup. Ni saja macam tu. Kadang-kadang kita ni seperti itu kan. Ni sajakah yang ada macam tu. Okey. Jadi kalau dalam hal macam ni, kita ni angkat balik semula, kita ni martabatkan tadi semula, kita ni baiki semula. Kalau ada sifat-sifat kita seperti ini, jangan lagi adalah insya-Allah. Dan itu permulaan untuk kita ni belajar bersifat qanaah. Qanaah ni perlu dididik, diasuh sebenarnya dari awal. Kalau indah, kita ni akan menjadi orang yang sentiasa bersyukur, indah akan ke sana tujuannya, dan akhirnya akan membawa kita ni indah menjadi orang yang reda dengan apapun yang ada macam tu. Sebab kalau qanaah ni ia akan mendidik jiwa kita ni sebenarnya bersyukur dengan apa yang ada, dan akhirnya kita ni reda dengan apa yang ada. Apa kemudian Dr. Hajah, kadang-kadang apabila kita ni memikirkan tentang hal ini, kita ni mesti mendapatkan sesuatu itu baru kita ni terasa macam tenang, baru kita ni terasa bahagia, baru kita ni terasa qanaah kata orang. Untuk bahagia ataupun untuk tenang itu, kebanyakan di antara kita ni salah anggap kita ni mesti melakukan sesuatu dulu, lepas itu baru terbahagia. Kita ni mesti mencapai sesuatu dulu baru terbahagia. Macam mana untuk dalam keadaan kita ni yang seperti macam ni? Misalnya kita ni dalam keadaan sekarang ni ada keadaan berkeluh kesah ataupun nyata orang terasa sedih. Tapi macam mana kita ni sedih juga tetapi beranggapan bahawa sedih itu membuatkan kita ni tenang dan juga bahagia. Apa yang kita ni perlu? Baik, mungkin simple wordnya qanaah ni kalau orang yang biasa santai dalam kehidupannya ialah merasa seronok dengan apa yang ada. Merasa seronok dengan apa yang dimiliki. Macam tu. Okay, atau merasa seronok dengan apa yang orang lain miliki kadang-kadang. Atau ada kebaikannya juga tu? Boleh juga, artinya di sana kita mengambil contoh. Mengambil iktibar macam tu. Asal saja jangan sampai kita ni ke tahap yang membuat kita ni iri, dengki dan akhirnya memusnahkan orang tersebut. Jangan sampai ke tahap tersebut. Okey. Baik, qanaah ni seperti yang disebutkan tadi, sentiasa merasa cukup. Perkara qanaah ni perlu saya highlight sebab ada beberapa perkara dalam situasi keadaan kita ni lah. Okey. Mungkin orang kurang perhatian ataupun kurang perasan, okey. Di mana sebenarnya ia boleh berusaha. Tetapi kerana mungkin pihak tertentu, pihak berkenaan sentiasa memberikan satu kelebihan ataupun dalam berbentuk kebajikan, dan di sana ia tidak bersifat qanaah, malah ia akan bersifat tamak. Jadi ini yang perlu kita ni, maksudnya kita ni perlu didik asuh. Qanaah yang ada akan mengurangkan sifat tamak. Qanaah yang ada akan mengurangkan ataupun akan mengangkat kita ni punya rasa sombong, akan mengangkat ataupun menghilang rasa sombong kita ni kepada Allah SWT sebenarnya. Okey, itu dia yang dapat dijelaskan mengenai dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini dalam segmen Ilmu Rohani, qanaah kunci kekayaan hati. Jadi mungkin Ustazah boleh memberikan kesimpulan dalam tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Baik, qanaah adalah merupakan salah satu sifat yang sangat mulia. Okey, qanaah adalah merasa kecukupan, sentiasa merasa cukup, sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada, okey. Dan bukan maksudnya kita ni sentiasa mencari apa yang ada, kita ni merasa cukup dengan apa yang ada dan bukannya menambah, menimbun dengan apa yang ada. Kita ni merasa cukup dengan apa yang ada kerana perkara tersebut akan membawa hati kita ni sentiasa mensyukuri nikmat Allah juga, dan akhirnya kita ni akan reda. Dan perkara-perkara ni perlu diambil perhatian kerana ia adalah bersangkutan dengan peningkatan keimanan kita ni, ketakwaan kita kepada Allah SWT juga, yang akhirnya kita ni bermatlamat untuk mencapai redha Allah juga pada akhirnya. Allah Allah.
Dan itulah tadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Hajah Mas Suryati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah bagi Pusat Penataran Ilmu dan juga Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali dalam satu segmen hari ini mengenai segmen Elok Rohani mengenai qanaah, kunci kekayaan hati. Macam mana untuk kita ni bersifat kaya atau di dalam hati kita ni berqanaah tu ialah apabila kita ni mensyukuri dengan apa yang ada, sentiasa merasa cukup. Kata orang ndak pulang artinya kita ni indah berusaha untuk mendapatkan lebih, tetapi sebelum kita ni mendapatkan lebih itu sentiasalah kita ni mensyukuri dengan apa yang kita ni ada. Ya, itulah antara penjelasan yang telah pun dibawakan dalam segmen Elok Rohani kita pada hari ini. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Dr. Hajah Mas Suryati binti Haji Yahya. Sampai kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.